Hai, nama saya Angeline. Ini merupakan video refleksi sebelum, semasa, dan selepas projek Sulam. Okey, untuk sebelum projek Sulam ini, ketika projek ini diberitahu, pandangan saya adalah saya teruja kerana ini merupakan pertama kali saya join projek Sulam yang diadakan di kampung, lebih lagi di kampung pedalaman seperti Rumah Lunying di Sebuyau. Sebelum menjalankan kajian di Kampung Lunying, saya merasa segan dan takut kehadiran kami akan mengganggu penduduk kampung. Saya juga berfikir penduduk kampung akan kurang memberikan kerjasama pada setiap aktiviti yang kami jalankan. Saya berasa teruja kerana saya dapat menimba pengalaman berada di kampung orang. Khususnya cabaran yang saya fikirkan sebelum kerja lapangan ini, kami tidak disambut dengan baik oleh orang kampung. Saya telah memperoleh banyak ilmu pengetahuan mengenai latar belakang penduduk dan juga sejarah kampung tersebut. Saya telah berpeluang untuk memahami adat, budaya dan agama yang penduduk anuti. Saya juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi saya dengan penduduk, iaitu semasa mengendalikan aktiviti yang melibatkan komuniti seperti projek Sulam dan juga semasa menemu bual penduduk. Namun, terdapat beberapa cabaran yang kami hadapi semasa menjalankan kajian ini. Antaranya ialah kekangan masa dalam menjalankan kajian ini. Oleh itu, kami telah bersepakat untuk mengadakan kaji selidik dan juga temu bual pada sebelah malam, memandangkan semua penduduk berada di rumah pada waktu tersebut. Semasa menjalankan kajian lapangan di Sebuyau juga, apa yang saya dapat sepanjang berada di Kampung Lunying iaitu saya dapat mengetahui budaya baru yang diamalkan oleh penduduk. Antaranya ialah Genang Pampat dan juga adat Ngampun yang sudah pasti saya tidak pernah saya lihat dan diamalkan di kampung saya. Selain itu, saya juga berpeluang untuk mengetahui sejarah Kampung Lunying dan juga berpeluang merasai kehidupan di sana. Kelebihan yang saya dapat sepanjang menjalankan kajian lapangan ini, saya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi saya. Namun, terdapat sedikit cabaran apabila penduduk kampung kurang mempunyai masa bersama kami kerana mereka sibuk dengan tugasan masing-masing. Jadi, pilihan terbaik untuk kami melakukan kaedah soal selidik dan temu bual iaitu kebanyakannya pada sebelah malam sahaja. Saya dapat melihatlah bagaimana penduduk Rumah Panjang hidup bersama di Kampung Lunying dan apakah kelebihan dan cabaran yang Anda hadapi semasa melakukan kerja lapangan atau hidup dengan komuniti. Cabaran dia dalam mengumpulkan semua penduduk di Kampung Lunying. Bagaimana Anda mengatasi cabaran tersebut? Kami telah memberitahu mereka sehari lebih awal agar dapat melibatkan diri dalam aktiviti Sulam. Masa kerja lapangan, saya belajar untuk mengetahui asal-usul nama kampung mereka, sejarah, budaya, rutin kehidupan harian mereka, tempat kawasan sekitar, dan lain-lain. Ketika itu, saya berasa lebih tenang apabila mendekati masyarakat di Kampung Lunying. Mereka begitu peramah dan saya sukakan persekitaran di kampung itu yang membuatkan saya lebih berkebolehan untuk bercakap dengan mereka. Cabarannya mungkin bahasa juga. Bukannya saya benar-benar boleh bercakap dalam bahasa Iban, tetapi saya telah coba untuk berbual seperti biasa dengan penduduk kampung dan ada di antara mereka yang sangat memahami apa yang saya katakan dan boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Tetapi menjadi sukar apabila saya terpaksa untuk cuba memahami orang tua bercakap kerana sebagian daripada mereka tidak boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Apa yang saya lakukan ialah saya cuba bercakap dengan mereka tetapi dengan bantuan rakan saya untuk membantu saya bagi memahami perbualan dengan mereka supaya saya boleh berkomunikasi dengan mereka. Sudah tentu saya telah mempelajari sedikit bahasa Iban tetapi itu tidak benar-benar membantu saya untuk memahaminya dengan baik. Semua ahli kumpulan memberikan kerjasama yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan sebelum pergi ke Sebuyau. Antara 3 pengajaran yang saya perolehi semasa kerja lapangan ialah mengeratkan silaturahim dengan penduduk kampung di Lunying, bekerja sama dan bertoleransi sesama ahli kumpulan. Saya bakal merindui suasana yang ada di Kampung Lunying dan masakan yang telah kami sediakan bersama-sama dan juga keluarga angkat di Kampung Lunying.
Kajian lapangan ini sudah semestinya perlu diteruskan karena ia akan memberi banyak pengajaran kepada mereka bagi penambahbaikan seeloknya. Program ini dimaklumkan dengan lebih awal, terutamanya maklumat lanjut mengenai program ini agar pelajar dapat membuat persediaan. Sangat bagus dan mereka mampu memberikan kerjasama yang baik. Bekerjasama, menghormati dan sikap kepimpinan. Perkara yang paling saya rindui pasal fieldwork ini adalah ketika mandi di air terjun rumah panjang tersebut. Pada pandangan saya, pihak fakulti sepatutnya harus meneruskan program seperti ini supaya junior-junior akan tahu akan maksud fieldwork yang sebenar. Pada masa akan datang, kajian lapangan seperti ini harus dilakukan dengan lebih banyak lagi dan lebih persediaan yang lebih rapi dari segi pengurusan bajet dan juga pengangkutan. Begitu juga dengan semua pelajar harap bersedia memberikan kerjasama yang sangat baik, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penduduk Kampung Lunying yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang kami menjalankan program pengumpulan data dan juga projek sulam, dan begitu juga dengan ahli-ahli kumpulan kami yang bertungkus lumus dari persediaan awal hingga akhir untuk menyelesaikan program projek sulam dan juga pengumpulan data untuk kajian tentang Jambatan Batang Lupar. Dan saya berharap keadaan ini dapat diperpanjangkan lagi dan diteruskan oleh para junior yang akan datang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.